Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati sekalian, bersama dengan saudara, izinkan saya meneruskan lagi perbincangan mengenai 30 bisikan hati isteri dalam buku Pikatlah Hatiku. Buku yang dikarang oleh saya sendiri dan minta kalau dapat tuan-tuan menjadikan buku ini panduan di samping video yang sedang disediakan ini. Tuan-tuan dan puan, yang ke-11 sekarang ini, yang ke-11 kita bercerita mengenai bisikan hati yang ke-11, wahai suamiku, hargailah pendapat isterimu ini. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan begini ya. Tadi saya mengatakan kita berbincang. Ajak isteri berbincang. Okey, ada dua perkara. Yang pertama, kita ajak berbincang. Dalam perbincangan itu, kita ikhlas nak menimba pandangan dan pendapat daripada isteri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbincang setakat berbincang saja. Sebelum kita berbincang pun sudah ada keputusan dalam kepala kita yang kita nak buat. Maknanya, tuan-tuan sudah terlebih dahulu meletakkan dalam kepala, aku berbincang dengan isteri aku ni nak menyedapkan hati dia saja. Jangan buat begitu. Yang ketiga, saya nak menyebutkan dalam hal perbincangan ini, tuan-tuan dan puan, eloknya masa berbincang, kita dan isteri itu menganggap kita ni equals. Kita ni sama. Walaupun aku isteri suami, walaupun aku ketua keluarga, daripada hal perbincangan, untuk kita mendapatkan pandangan dan pendapat daripada isteri, daripada anak-anak, daripada siapa saja, kalau kita mengatakan kita lebih superior daripada dia, maka kita tidak menghargai pendapat dia. Kalau kita katakan kita lebih lama hidup daripada dia, maka kita tidak menghargai pandangan dan pendapat dia. Maka sebab itu, bila kita berbincang tu, kita almost at an equal footing. Sama saja antara kita dengan dia. Nombor dua, asas untuk perbincangan ini. Asas untuk perbincangan ini ialah keikhlasan dan kejujuran. Ikhlas nak dapat tahu. Ikhlas nak dapat pandangan. Ikhlas nak dapat pendapat daripada dia. Ikhlas nak mendapatkan rujukan dan input daripada dia. Dan ikhlas, apa yang kita nak lakukan ini setelah kita meninjau pendapat dia, kalau kita terima pendapat dia itu, kita berikan recognition. Kita berikan pengiktirafan kepada dia, abang beli kereta ini hasil daripada cadangan daripada Mah. Abang pilih warna ini kerana Mah hendak warna ini dan anak-anak pilih warna ini. Walaupun abang ada pendapat yang lain, tetapi demi oleh kerana majoriti menghendakkan warna ini, maka saya sebagai suami dan saya sebagai ayah menyetujui warna ini. Itu dia. Yang keempat. Yang keempat dalam berbincang ini, kita layan sama. Sama kita layan. Kalau kita bagi isteri kita bercakap 10 minit, bagilah anak kita bercakap seorang 5 minit. 4 orang anak 20 minit. Kalau kita misalnya bercakap kepada isteri dan kepada anak-anak, misalnya kita mengatakan bahawa pendapat mereka tidak diterima atas beberapa sebab, jangan ketepikan pendapat itu, jangan remehkan pendapat itu, jangan menidakkan pendapat itu. Yang pentingnya, jangan kita ejek-ejek pendapat itu. Walaupun pendapat anak yang berumur 4 tahun misalnya. Kalau dia nak memberikan satu pendapat dalam kita berbincang bersama ahli keluarga, raikan pendapatnya. Tepuk-tepuk dia kerana dia mengeluarkan pendapat. Berikan penghargaan kepada dia. Cium dia kalau dia berikan pendapat. Dan ini kalau dapat, maknanya suasana keluarga tu biar hidup. Hidup dengan idea, hidup dengan pendapat, hidup dengan perbincangan, hidup dengan kita katakan cross fertilization of ideas, supaya berlaku hubungan idea secara bertolak balik, secara bertimbal balik antara kita dengan mereka. Inilah yang dikatakan brainstorming. Kita brainstorm, kita buat perbincangan secara perbincangan yang terbuka dengan isteri, dengan anak-anak dan sebagainya.
Dan untuk mencapai matlamat ini, para penonton yang hormati sekalian, ya, pertama apa yang nak dilakukan ialah kita menghormati isteri dan anak-anak. Hormati mereka sebagai individu. Hormati mereka sebagai insan-insan yang diberikan buah fikiran. Hormati mereka sebagai insan-insan yang ada hati dan perasaan. Hormati mereka masing-masing ada ego masing-masing. Hormati mereka masing-masing ada harga diri masing-masing. Kemudian, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Sama ada pendapat dia diterima atau tidak diterima, terima kasih. Jangan tak diterima, kita nyak pendapat itu. Jangan diterima, kita lambung pendapat itu. Tak boleh. Tak elok pun pendapat, terima kasih. Elok pun pendapat, terima kasih. Maknanya, asalkan kita bukan menghormati jenis pendapat ataupun kualiti pendapat, tapi kita menghormati kemampuan mereka menghulurkan pendapat ataupun memperdengarkan pendapat ataupun mengemukakan pendapat. Nombor 4, menguruskan rumah tangga dengan semangat sepasukan. Ini yang dinamakan team building. Ini yang dinamakan team spirit. Ini yang dinamakan cohesiveness. Ini yang dinamakan we feeling. We feeling. Rasa bersama, rasa kekitaan, rasa kekamian di antara kita suami isteri dan anak-anak. Nombor 5, jangan cepat memperolok-olokkan pendapat isteri dan anak-anak. Jangan cepat memperolok-olokkan. Jangan cepat menidakkan. Jangan tempat kata orang potong aja pendapat. Tak habis lagi nak bercakap tu, masih ada lagi kita dah potong. Siang-siang kita dah potong aja. Ini rasa saya anak pun tak suka, isteri pun tak suka. Sebenarnya tanyakan diri kita pun tak suka. Dan akhirnya pertimbangkan secara adil setiap cadangan atau pendapat yang diberi oleh isteri kita. Pertimbangkanlah dengan adil, renung mukanya. Kalau tak terima pun pujuk dia supaya yang tak diterima itu tidak melukakan hati dia. Kalau diterima pun beri penghargaan kepada dia supaya penerimaan itu menambahkan lagi kekuatan dia, menambahkan lagi komitmen dia.